Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua player-player sumber kini yang sedang menonton di Facebook dan juga di YouTube. Apa khabar anda semua? Harapnya semua sihat belaka walaupun sekarang ini kes COVID semakin meningkat dan kita juga ada penyakit-penyakit lain dan diharapkan semua dapat menjaga diri dengan baik. Dan kepada semua penonton, pada malam ini kita akan bawakan satu perbincangan mengenai ROS UMNO versus Bersatu. Okey, apa yang kita ingin bawakan pada malam ini kita akan bincangkan sebentar sahaja lagi bersama dengan dua panel jemputan kita. Tapi sebelum itu hari nak mengingatkan pada semua penonton, jangan lupa untuk like, share dan komen. Sepanjang kita berdiskusi ini insya-Allah selama 1 jam ini, anda boleh suarakan sebarang pendapat ataupun pertanyaan dan insya-Allah ada rezeki, ada peluang Hanif akan bacakan komen anda sewaktu kita berbincang. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, Hani ingin memperkenalkan dan menjemput kepada panel jemputan kita pada malam ini iaitu Datuk Kamal Amir atau dikenali sebagai Amir Hijaz, seorang blogger. Apa khabar Datuk? Assalamualaikum. Warahmatullahi. Apa khabar Hanim? Doa saya anda semua sihat dan player-player semua sihat walafiat. Apa khabar semua? Alhamdulillah Datuk. Okey. Dan Datuk, cuaca macam mana hari ni Datuk? Katanya panas sampai sekarang ni tak ada rasa angin pun. Angin tidak mampu untuk mendinginkan hatiku ini yang panas membara. Suasana memang panas Hanin. Berpeluh. Dalam studio pun peluh, di rumah pun berpeluh. Tak tahulah saya nak jadi macam mana. Walaupun cuacanya panas tapi suasana politik di Malaysia juga semakin hangat sekarang ni Datuk. Meledak-ledak. Ya, meledak-ledak rasanya. Baiklah, seterusnya kita nak menjemput kepada Profesor Azmi Hassan, Fellow Kanan Akademi Pendidikan Strategi Nusantara. Apa khabar Prof? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hanim dan juga Datuk Amir. Ya. Prof, sihat Prof? Ya, sihat macam biasa. Baik, terima kasih. Ya, Datuk. Katanya Prof tak sihat. Katanya dia kuarantin di rumah. How are you Prof? Ya, ada 2 hari lagi. Alhamdulillah. Recover. Speedy recover. Terima kasih Datuk. Semoga sihat ya Prof. Baiklah, terima kasih kepada Datuk dan Prof kerana sudi bersama dengan sumber kini pada malam ini dengan tajuknya ROS UMNO versus Bersatu. Jadi kita tahu pada 15 Mei yang lalu, Perhimpunan Agung Khas UMNO sebulat suara meluluskan usul meminda Perlembagaan UMNO yang antara lain membolehkan pemilihan parti diadakan tidak lebih daripada 6 bulan selepas pilihan raya umum. Dan selepas sahaja selesai perhimpunan tersebut, notis pindaan perlembagaan telah pun dikemukakan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan iaitu ROS pada 17 Mei. Namun sehingga kini, selama tempoh 2 bulan ini masih lagi tiada jawapan daripada ROS. Seharusnya jawapan diberikan pada 16 Julai yang lalu, namun masih lagi tiada jawapan yang diberikan kepada UMNO. Jadi Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang memberikan komen bahawa beliau tiada autoriti di dalam membuat keputusan itu walaupun ROS itu berada di bawah seliaan beliau. Jadi adakah kerana konflik yang berlaku antara UMNO dan Bersatu ini menyebabkan ada sedikit campur tangan dalam ROS ini? Jadi kita akan bincangkan pada malam ini. Jadi soalan yang pertama ingin Hanya ajukan kepada Datuk. Datuk. Ya. Kita tahu perseteruan UMNO versus Bersatu sudah menjadi pengetahuan umum. Orang dah tahu ada konflik antara UMNO dan Bersatu. Jadi adakah perseteruan ini mencetuskan polemik dalam urusan UMNO dengan ROS ini Datuk? Okey, Hanim, Prof, correct me if I'm wrong Prof. Dia peranan ROS ni sebenarnya adalah sebagai pengurus cara. Dia bukan soal menuluskan dan sebagainya. UMNO telah pun mengadakan persidangan agung khas, itu EGM, satu mesyuarat khas untuk merubah perlembagaan. Mengikut kefahaman saya bahawa setiap parti ataupun pertubuhan
dia terpulang pada ahli dia untuk memutuskan apa dia punya syarat-syarat dan sebagainya. Dan ROS hanya melihat apakah ini melanggar dengan undang-undang negara dan sebagainya. Jadi tujuan ROS ditubuhkan dulu adalah untuk mengekang kalau ada pertubuhan yang bercanggah dengan undang-undang negara. Macam kalau pertubuhan itu pertubuhan yang berbau komunis, pertubuhan gangster ke, itu sepatutnya Jabatan Pendaftaran pertubuhan ini dia sepatut memerhati dan memantau. Jadi bila saya dengar kenyataan, tadi pun 2-3 malam dulu pun saya dah bercakap bahawa kita bukan nak minta kelulusan, ahli dah memutuskan. Sepatutnya diluluskan, tak ada masalah. Melainkan kalau ahli tidak meluluskan. Sedangkan sekarang ini ahli meluluskan 100%. Artinya majoriti yang menghadiri sidang perwakilan, sidang khas itu, dan yang agak pelik lagi, cadangan untuk perubahan ataupun masukan dalam Perlembagaan UMNO itu yang dicadangkan usul itu dibuat oleh Naib Presiden UMNO Datuk Khalid Nordin. Kemudian disokong oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So saya berpegang kepada prinsip ini. Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga adalah pengamal undang-undang. Apakah dia tak tahu bahawa sokongan dia itu tak boleh diluluskan? Kerana dia sebagai pengawal undang-undang. Dan UMNO sendiri ada dia punya kumpulan pengukuamnya. Serta perwakilan UMNO yang hadir hari itu, boleh dikatakan sekurang-kurangnya 20% itu adalah pengamal undang-undang. Apakah mereka buta kepada undang-undang? Jadi persoalan ini yang saya menimbulkan kehairan pada kita. Kenapakah ROS dilihat lebih berkuasa daripada sokongan Yang Amat Perdana Menteri? Itu pandangan saya lah. Ya, baik. Terima kasih Datuk di atas pencerahan di awal ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Datuk sebelum tadi, Prof, dah 2 bulan lewat diumumkan, sepatutnya sudah pun diumumkan pada 16 Julai yang lalu. Jadi segala dokumen yang telah pun diberikan oleh UMNO diterima oleh ROS. Kalau mengikut kepada SVA UMNO, Datuk Ahmad Maslan mengatakan bahawa sebanyak 7 dokumen telah pun diserahkan kepada ROS untuk sebagai pengesahan kepada ROS sendiri. Namun mengapa masih lagi kelewatan itu tiada jawapannya, Prof? Kenapa ini berlaku, Prof? Ya, Hanim dan Datuk. Memang betul apa kata Datuk tadi bahawa kehendak ahli UMNO adalah dikatakan itu yang paling penting bagi sebuah pertubuhan. Asalkan tidak melanggar Akta Pertubuhan, tidak melanggar perundangan negara, seharusnya diberi kebebasan sebuah organisasi itu membentuk perlembagaan mereka. Kerana itu adalah antara pemimpin organisasi tersebut dengan ahlinya. Cuma ROS cuma mengawal selia sahaja. Jadi betul lah Nim bahawa akan menimbulkan prasangka yang tidak baik. Mengapakah ROS mengambil masa yang lama? Dan kalau kita ambil tajuk pada malam ini pun, sumber kini mengatakan ROS, UMNO versus Bersatu. Seolah-olah Bersatu itu dikatakan mempunyai kuasa dalam menentukan apakah keputusan yang ROS akan buat. Tapi seperti kata Menteri Dalam Negeri, beliau tidak mempunyai kuasa. Betullah seharusnya beliau tidak boleh mencampuri urusan ROS walaupun ROS itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tapi hakikatnya adalah selepas 2 bulan sepatutnya perkara ini cepat buat keputusan, tetapi mengambil masa yang lama. Ia menimbulkan satu perasaan yang tidak senang di sini. Kerana ada kepercayaan, ada unsur-unsur campur tangan untuk melambatkan keputusan ROS ini. Tapi sebenarnya kalau saya lihat, lagi lambat ROS buat keputusan, maka simpati kepada UMNO itu akan diberikan kepada mereka. Seolah-olah UMNO dianiaya dalam hal ini. Jadi ROS perlu berhati-hati dalam perkara ini supaya ROS tidak dijadikan kambing hitam dalam percaturan politik. Baik, terima kasih Prof di atas penjelasan sebentar tadi. Dan kalau kita lihat di ruangan komen, Anda dapat lihat sekarang ini daripada Jaka Leng Lung. Okey, telah pun dinyatakan bahawa ROS telah pun meluluskan pemilihan perlembagaan UMNO sebelum ini, iaitu daripada 18 bulan. Sepatutnya dibuat sebelum 30 Disember 2022 tahun ini. Namun mengapa, Datuk, mahu ditunda sekali lagi, Datuk? Penundaan itu ini mengikut pada kehendak ahli. Hanin, dia bukan pimpinan tertinggi di tingkat 38.
permohonan pemindahan suara ahli-ahli akan umbi mahukan demi untuk lestari UMNO yang bakal menghadapi pilihan raya untuk mengelakkan perbalahan, untuk mengelakkan perseteruan di kalangan ahli UMNO. Tapi saya katakan tadi, ini bukan kehendak pemimpin UMNO, bukan kehendak UMNO per se. Ini adalah daripada ahli akar umbi. Mereka merasakan bahawa sewajarnya dalam untuk menghadapi pilihan raya ini, maka perlulah kita membuat pemilihan parti untuk kepimpinan dalam parti ini selepas pilihan raya. Dan ada usul dalam Perhimpunan Agung UMNO, ya, sebelum Perhimpunan Agung KAS itu, ada usul yang dibawa oleh perwakilan dan disokong sebulat suara oleh perwakilan yang hadir pada Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Kemudian Majlis Kerja Tertinggi mengangkat permasalahan tersebut, dibawa dan dibincangkan. Selepas dibincangkan, maka dilihat masa perlu diadakan satu mesyuarat khas ataupun EGM, satu mesyuarat khas untuk mencapai ketetapan berhubung dengan pindahan perlembagaan ini. Maka diadakan perhimpunan. Jadi dalam keadaan begini, semua dah setuju. Sebenarnya saya amat bersimpati dengan sidang perwakilan yang datang dari Sabah. Bukan senang, Hanim. Mereka mengeluarkan belanja yang begitu besar. Bawa bayar tiket kapal terbang, duduk di hotel. Maklumlah mereka datang dari Sabah ke Semenanjung. Begitu ya juga yang datang daripada Kelantan, datang daripada Terengganu, datang daripada Johor, datang daripada Perlis. Sebegitu jauh. Semua bertumpu ke seluruh negara untuk mendapat satu ketetapan, persetujuan. Tapi akhirnya persetujuan mereka seolah-olah dipermainkan. Seolah-olah mereka ini dilihat tak penting. Sebenarnya itulah suara UMNO sebenarnya. Itulah suara akar umbi. Dan pimpinan di peringkat Majlis Tinggi UMNO tak boleh nak menghalang. Wa'ima siapapun, kerana itu telah pun mendapat ketetapan. Tetapi kerana ini dilihat adanya percaturan politik disebabkan oleh Menteri Dalam Negeri itu datangnya daripada Parti Bersatu. Itu yang saya katakan tadi, sebagaimana kenyataan Profesor Azmi tadi, ini boleh mewujudkan satu persepsi yang tidak baik. Persepsi tidak baik kepada pemimpin negara, khususnya Perdana Menteri. Tidak baik persepsinya kepada yang berhormat Menteri Dalam Negeri. Dan persepsi yang cukup tidak baik kepada jabatan kerajaan yang seharusnya bersikap berkecuali dalam apa sahaja permasalahan politik. Jadi macam kata Jaka Linglung dulu, bahawa itu hari kita dah buat ketetapan bahawa untuk meminda pemilihan parti 18 bulan. Itu satu bab. Tapi bila ahli merasakan perlu dipindahkan lagi, maka sepatutnya tak ada masalah. Melainkan kalau dalam persidangan atau Perhimpunan Agung hari itu ada ahli yang bangkit, yang menentang, kami tak bersetuju, kami nak ada juga pemilihan. Okeylah, buatlah kalau begitu. Tapi ini tidak. Suara yang disuarakan 100% saya melihat. Saya hadir dalam perhimpunan tersebut walaupun tidak sebagai perwakilan, tapi saya memerhati bagaimana yang sudah saya katakan tadi. Usul itu disokong oleh Yang Amat Perdana Menteri. Apakah ROS mau dilihat seolah berkonfrontasi dengan Yang Amat Perdana Menteri yang juga beliau merupakan naib Presiden UMNO? Ini persoalannya, Hanim. Baik. Tetapi Datuk, kalau menurut kenyataan media-media lain, ada juga dalam kalangan-kalangan ahli UMNO yang mahukan pemilihan dahulu. Jadi terdapat dua perspektif secara ini, seperti Datuk katakan tadi bahawa 100% perwakilan mahukan kepada pindahan perlembagaan. Namun ada juga pemimpin-pemimpin UMNO yang mahukan pemilihan dahulu. Jadi bagaimana ini boleh berlaku sebenarnya, Datuk? Soal pemimpin UMNO siapa? Mampukah mereka mengatasi suara akar umbi, suara perhimpunan? Suara perhimpunan itu adalah keputusan parti. You datanglah, sama ada you menteri ke, ataupun you ketua bahagian ke, you yang berhormat menteri besar ke, itu tidak boleh diambil kira apabila perwakilan telah pun membuat keputusan. Yang ini yang kadang-kadang dia orang tak faham. Jadi saya faham ada kalangan ini dipanggil sebagai kluster wakil rakyat dan kluster menteri yang mereka khawatir kerana mereka merasakan seandainya pilihan raya diwujudkan, kemungkinan mereka akan digugurkan sebagai calon. Ini persoalannya sekarang ni mewujudkan pada punya vested interest atau kepentingan diri anda, bukan soal kepentingan parti. Sebagai ahli parti, kita harus menjunjung keputusan parti, keputusan ahli. Ini yang lebih penting. Saya hairan kalau adalah menteri kata tak sesuai, ada pemimpin kata mana dia akan begini. So dia menyanggah ataupun menongkah kehendak ahli ramai. Ini yang saya katakan mereka tidak bersimpati
dengan perwakilan, dengan ahli UMNO yang datang dari seluruh negara. Keluar duit belanja, menghabiskan masa. Dengan begitu sahaja dinafikan suara majoriti dalam parti. Hanim. Baik, terima kasih Datuk. Dan juga kepada Prof. Prof sebagai seorang penganalisis juga melihat kepada situasi dalam UMNO sekarang ini. Kalau kita lihat seperti ada dua perspektif di mana mahu PRU segera mahukan pemilihan dahulu. Jadi ada juga kenyataan yang timbul bahawa sama ada mereka ini mahu mengekalkan presiden ataupun mahu membuang presiden yang sekarang ada ini, Prof. Ya, ini bukan menjadi rahsia. Kumpulan yang mahukan pemilihan diadakan adalah mahu menukar presiden, ataupun mahu menukar timbalan presiden ataupun siapa saja yang berada di atas. Itu bukan menjadi rahsia lagi. Sebab itu dikatakan mereka mahukan diadakan pilihan sebelum PRU 15. Dan bagi kumpulan yang tidak mahu mengadakan pemilihan, mereka mengatakan bahawa jikalau diadakan pemilihan terlampau dekat dengan PRU 15, maka ini akan menggoncang kestabilan parti UMNO itu. Dan ini memang tak dapat dielakkan. Kalau kita lihatlah PKR, memang hebat. PKR adakan pemilihan. Tidak dapat dinafikan kehebatan mereka, berani membuat pemilihan. Tidak meminta penangguhan. Tapi kita lihat apa yang berlaku. Sebenarnya terpecah dua dalam PKR itu. Sebab itu hari ini Nurul Izzah dilantik sebagai Naib Presiden, Saifuddin digekalkan sebagai Setiausaha Agong. Itu adalah untuk mementeramkan dua kem dalam PKR. Itu PKR selepas pemilihan. Jadi sama juga dengan UMNO. Dan kenapa ada kumpulan yang tidak mahu mengadakan pemilihan tetapi mendesak PRU 15 itu diadakan secepat mungkin adalah kerana dalam keadaan sekarang pembangkang termasuk Bersatu dan PAS berada dalam keadaan yang lemah. Jadi dari segi politiknya adalah strategi politik. Jadi seharusnya UMNO itu meminta PRU dipercepatkan. Tapi betul seperti kata Datuk Ijaz tadi, ahli UMNO seharusnya tidak boleh melemahkan parti mereka. Kita lihat apa yang berlaku dengan parti konservatif sekarang dalam untuk memilih Perdana Menteri. Mereka tidak akan membuat sesuatu untuk melemahkan parti konservatif itu. Kerana kalau parti itu lemah, mereka akan rugi. Jadi dalam hal ini, naratif yang katakan ada yang mengatakan mahu pemilihan diadakan kerana masing-masing ada agenda sendiri. Masing-masing ada tersemat apa yang sepatutnya mereka mahukan. Jadi dalam hal ini sepatutnya sebagai ahli UMNO lah, saya melihat daripada luar, sepatutnya setiap keputusan yang dibuat itu memperkuatkan UMNO itu sendiri, bukan untuk melemahkan UMNO. Hanif. Baik, dan seperti kita lihat di ruangan komen sebentar tadi daripada Zainun, pernyataannya adalah baik buat pemilihan dahulu baru tahu siapa PM. Rakyat tak nak kluster mahkamah, PM nanti peristiwa sekarang berulang kembali. Kalau pilih orang yang tak betul, orang bunuh orang PM. Haru negara katanya. Okay, kalau boleh katakan sini lah, ada juga soalan bahawa seandainya nanti kalau presidennya masih lagi Ahmad Zahid Hamidi yang kita tahu sekarang ini masih lagi ada kes di mahkamah, Prof, adakah peluang Zahid itu untuk menjadi PM itu bagaimana, Prof? Kalau masih dikekalkan sebagai presiden. Ya, setakat hari inilah Hanim, saya tidak melihat bahawa Presiden UMNO itu membuat satu cita-cita ataupun strategi untuk menjadi Perdana Menteri. Jikalau UMNO Barisan Nasional dapat membentuk kerajaan persekutuan, tidak nampak strategi itu. Malah bukan saja presiden tetapi timbalan presiden juga tak nampak kaedah-kaedahnya. Cuma apabila Barisan Nasional menamakan Datuk Seri Ismail Sabri adalah calon Perdana Menteri mereka, maka itulah hakikatnya, kenyataannya. Jadi dalam hal ini saya membacanya kenapa dicalonkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri Barisan Nasional adalah untuk menenangkan semua pihak. Bukan untuk dikatakan melemahkan Barisan Nasional ataupun UMNO itu sendiri. Jadi saya tak nampak bagaimana ataupun ada strategi-strategi kaedah untuk menaikkan Presiden UMNO itu sebagai calon Perdana Menteri, kerana setakat ini calon UMNO, calon Barisan Nasional adalah Datuk Seri Ismail Sabri, iaitu Perdana Menteri sekarang. Itu calon dia. Jadi kalau ada tuduhan mengatakan Datuk Seri Zahid itu bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri, bukti yang sahih itu kaedah-kaedahnya
masih belum nampak lagi, kecuali lah Datuk Zahid itu sebagai presiden, kalau mengikut tradisi akan menjadi Perdana Menteri, itu saja. Tapi tradisi sebenarnya telah pun dipecahkan melalui Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia. Hanim. Baik, terima kasih Prof di atas penjelasan sebentar tadi. Dan kepada Datuk ada juga spekulasi timbul bahawa pindaan yang dibuat UMNO baru-baru ini tidak valid kerana katakan kepimpinan ketika ini sudah tamat tempoh, kerana ada satu video tular mengatakan bahawa Presiden ataupun MKT sekarang ini adalah caretaker. Jadi sebab itu ROS tidak membenarkan, tidak meluluskan sebenarnya Datuk. Datuk mungkin boleh sedikit pencerahan mengenai isu ini Datuk. Hanim, persoalan sekarang macam saya katakan tadi, ini bukan keputusan Zahid Hamidi. Ini bukan keputusan 48 orang ahli majlis tinggi. Ia bukan keputusan Datuk Muhammad Hassan, Waimah Datuk Ismail Sabri. Ini keputusan ahli-ahli perwakilan. Jadi apa soal validitinya? Apakah mau dinafikan perwakilan itu tak sah? Apakah tak dinafikan ketua-ketua cawangan yang ada hari ini tak sah? Dan saya sendiri, saya kata, kenapalah mereka ni, ini saya lihat kerana adanya unsur-unsur kebencian. Adanya unsur-unsur orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu meniupkan, itu tak boleh, ini tak boleh. Kita berpegang kepada asas. Asasnya UMNO mengikut segala kehendak. Jadi, waktu ROS memberi keputusan selama 18 bulan tangguhkan mengenai validity ataupun keabsahan, legitimacy setiap pemegang jawatan. Ini seluruh peringkat. Sama ada di peringkat cawangannya, pemuda ke puteri, wanita dan sampailah ke perempuan ke tingkat 38. Jangan lupa ni, UMNO parti yang cukup struktur. Ini keadaannya. Kalau mereka menyanggah benda begini, saya rasa mereka menyanggah realiti. Dan saya tahu, saya faham. Banyak orang mengatakan bahawa ini adalah cita-cita Zahid Hamidi Perdana Menteri. Saya hairan, mereka tidak dapat mendengar dengan teliti. Saya menyangkal apakah Datuk Seri Zahid Hamidi ini sebagai seorang yang munafik. Sebab dia dah bercakap di perhimpunan. Mula-mula dia kata, Datuk Ismail Sabri, you jaga kerajaan. Saya bersama dengan Tok Mak Hassan jaga parti. Ini juga yang diamalkan di Indonesia. Bagaimana Indonesia membangkitkan ekonominya kerana ada stability. Pak Jokowi bukan presiden pada parti. Jadi dalam keadaan sekarang ni, yang cuba dinafikan kenapa? Dan paling penting, kenapa kita berandaian dengan kuasa agung? Kita kena berbalik juga kepada perlembagaan negara yang memilih ataupun bersetuju sesiapa saja untuk menjadi ketua kerajaan. Apabila kerajaan dibentuk selepas pilihan raya umum, itu terpulang pada agung. Dia nak lantik ahli jawatan kuasa yang terpilih sebagai ahli parlimen. Pun boleh. Tak semestinya presiden dan sebagainya, ini kuasa agung. Saya kadang-kadang mereka membuat argument, hujah-hujah begitu. Saya kata kenapalah mereka ini dangkal dalam membuat keputusan dan mengikut suara hati. Kita tak boleh dengar suara hati dalam perkara ini. Dalam soal keabsahan, the legitimacy as a Prime Minister. Pertama-tama sekali, you mestilah mewakili parti yang memperoleh majoriti. Tapi masalahnya hari ini, Perdana Menteri yang ada pun tidak mewakili parti yang majoriti. Itu yang sering kali saya katakan berlakunya kesongsangan dalam demokrasi. The minority rules the majority. Dan yang kedua, saya hairan. Kenapa pula dibangkitkan persoalan ini? Kenapa mau dicabar kuasa agung? Kenapa kita mendahului semua itu? So, jadi dalam keadaan begini, saya mengatakan legitimasi ataupun keabsahan setiap pemegang jawatan dalam parti dan keputusan-keputusan yang diambil itu, sebab bukan keputusan ketua cawangan, Hanim. Bukan keputusan ketua bahagian. Mereka benar. Mereka adalah sebahagian daripada perwakilan. Jadi yang paling penting sekarang ni, UMNO khususnya mengikut mendengar apa sahaja yang diputuskan oleh perwakilan. Soal legitimasi, sama ada mereka tak megang jawatan, ini bagi saya satu argumen yang dangkal. Terpulang tanya dan Profesor Dr. Azmi, what is your opinion? Baik, Prof. Okey, Prof. Kalau kita melihat kepada situasi mengenai ROS dengan UMNO sekarang ini, Prof, Datuk Seri Ahmad Maslan mengatakan bahawa mempersoalkan mengapa MCA yang pernah diluluskan ataupun disahkan pemindaannya pada awal tahun lalu dibenarkan. Mengapa sekarang ini UMNO terlalu sulit untuk diberikan, kerana Datuk Ahmad Maslan mengatakan bahawa perlembagaan MCA dan UMNO lebih kurang sama. Ya, betul Hanif.
Kalau dulu kalau nak digunakan contoh MCA diluluskan oleh ROS itu baru bulan Jun lepas, baru tak sampai sebulan lebih. Ya. Warisan juga meminta penangguhan pemilihan tapi ROS menolaknya. Itu keputusan ROS. Tapi berbalik menarik tadi berkenaan dengan legitimacy ataupun caretaker ahli jawatankuasa ataupun kepimpinan tinggi UMNO itu. Jikalaulah dalam perlembagaan UMNO ada disebutkan bahawa jawatankuasa ataupun kepimpinan caretaker itu, kalau ada definisi caretaker dalam perlembagaan, maka tidak boleh ditukar perlembagaan, maka saya rasa dah lama ROS buat keputusan. Sama juga kalau dalam Akta Pertubuhan ada definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan caretaker itu, saya rasa tak sampai 2 bulan pun ROS untuk membuat keputusan tidak membenarkan pertukaran perlembagaan. Jadi maksudnya ungkapan ataupun naratif caretaker yang tidak berhak untuk meminda perlembagaan itu, walaupun ini dikatakan diminta oleh ahli itu sendiri, tidak boleh diguna pakai. Kalau boleh diguna pakai, ROS rasa dah lama keluar keputusan. Tapi hari ini 2 bulan masih belum keluar keputusan. Dan bagi saya kemungkinan tak ada definisi caretaker. Dia sama juga dengan caretaker Prime Minister umpamanya. Dari segi definisinya, caretaker Prime Minister sebelum ada pilihan raya itu tidak boleh membuat dasar-dasar yang tertentu yang bersangkut paut dengan keuangan ataupun dasar jangka panjang. Dia tidak adalah perlembagaan tapi itu adalah dikatakan hasrat etikanya sahaja. Sebab itu dia katakan bahawa naratif bahawa pemimpin UMNO sekarang hanyalah caretaker itu tidak boleh diguna pakai untuk menolak. Jadi kemungkinan ROS, kalau nak lihatlah, ROS cuba mencari dalil bagaimana untuk menolak permohonan pertukaran perlembagaan itu, tapi belum masih terjumpa dalilnya. Kalau nak lulus, memang dah lulus lama dah, tak ada masalah. Tapi nak menolak tu perlukan dalil. Jadi ini yang dikatakan membuat tanggapan negatif yang tidak baik. Tapi sekali lagi saya katakan, jikalaulah UMNO terpaksa melakukan pemilihan sebelum PRU 15, saya rasa ini adalah masa terbaik untuk menyingkirkan ahli-ahli ataupun menyingkirkan suara-suara yang dikatakan yang tidak mahu menjalankan PRU pada ketika ini. Kerana pada ketika ini simpatinya adalah kepada UMNO, iaitu kepada kepimpinan UMNO. Tapi masalahnya kalau ada pemilihan, sudah pasti perpecahan dalaman itu akan menjadi lebih berat lagi, Hanin. Baik, terima kasih Prof. Dan Datuk, seperti yang dikatakan oleh Prof sebentar tadi, jika ada pemilihan mungkin perpecahan itu akan menjadi lebih berat. Mungkin mereka yang mahukan pemilihan ini akan disingkirkan daripada parti-parti ini. Jadi komen Datuk, adakah akan berlaku perpecahan yang lebih berat jika berlaku pemilihan, Datuk? Saya tak nampak perpecahan yang lebih berat. Saya nampak keadaan lebih parah kepada mereka yang mahukan adanya pemilihan. Parah. Dalam keadaan begini, Wak Imah, saya cakap 2 hari, 3 hari lepas. Saya katakan, kalau ini berlaku, maka adakan pemilihan. Ahli-ahli akan undi, akan menolak sampai ke peringkat Perdana Menteri. Kerana jangan lupa, beliau hanyalah sebagai naib presiden. Nak bertanding ketua cawangan pun belum tentu lagi ahli cawangan akan bersetuju. Sebab mereka merasakan bahawa suara mereka dihampakan. Keputusan mereka buat itu ditolak sama sekali. Jadi keadaan begini sebenarnya amat bahaya kepada orang keliling Kelala yang menjadi penasihat kepada Wak Perdana Menteri. Tapi ini tidaklah melibatkan Menteri Dalam Negeri kerana beliau bukan daripada parti UMNO. Tetapi pimpinan UMNO khususnya 42 orang dan yang tidak bersama dengan ini dalam kerajaan keluarga Malaysia sekitar 11-12 orang. Mereka 12 orang ni pasti akan selamat, tapi yang diperamai mana dengan 30 orang ni. Saya berkeyakinan mereka bertanding pun dan yang paling penting mereka ingat kalaulah mereka mewakili peringkat bahagian. Saya dah cakap semalam, saya katakan 70% ketua pergerakan pemuda sudah habis jeda waktu tempohnya sebagai dalam pergerakan pemuda. Dia akan menyeberang kepada UMNO proper. Tentulah dia akan melihat mana tempat dia nak pergi. Sama ada petanding naik presiden ke, jawatankuasa bahagian ke, timbalan ke ataupun ketua bahagian. Besar kemungkinan atas amarah begini, ahli peringkat akar umbi mengatakan kalau ketua bahagian yang ada sekarang ni tidak dilihat membela parti, langgar aja lah. Itu peringkat pemuda
pimpinan pemuda. Bagaimana dengan Puteri UMNO? 75% sudah pun habis jadah waktunya. Bukan jadi anak negara ketua kan. Tetapi dah habislah tempoh sebagai ahli pergerakan Puteri UMNO. Begitu dia akan langgar ketua wanita. Begitu juga dengan pimpinan di peringkat bahagian. Ada juga timbalan dah tunggu masa je ni. So ini akan mengundang persoalan perbalahan yang begitu besar di peringkat cawangan, bahagian dan sebagainya. Tetapi saya tidak nampak bahawa ini akan mengundang kekecohan dalam UMNO, tidak. Tetapi parah kepada mereka yang sekarang ini berada di anjung kuasa. Alih-alih akan memperlihatkan kuasa sebenarnya suara rakyat, kuasa keramat. Kali ini suara akan umbi adalah kuasa keramat dalam penentuan kepimpinan parti mereka. Anem. Baik, terima kasih Datuk. Dan tadi ada nampak satu soalan daripada Muhammad Fauzi Muhammad mengatakan, Prof, adakah Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri tidak boleh menggunakan kuasa beliau untuk menyelesaikan isu ROS ini, Prof, sebenarnya? Seharusnya Perdana Menteri jangan campur tangan. Kerana jikalau campur tangan, maksudnya Perdana Menteri itu daripada UMNO dan UMNO mencampuri urusan. Jadi sebaik-baiknya Perdana Menteri telah menyatakan bahawa seharusnya 16 Julai adalah dikatakan tarikh terakhir ROS akan membuat keputusan. Tapi sehingga ini ROS masih belum membuat keputusan. Dah 5 hari, 4 hari dah. Lebih daripada 16 Julai. Jadi ini dikatakan bahawa kalau nampak Perdana Menteri cuba campur tangan, maka kambing hitamnya akan jatuh kepada Perdana Menteri dan secara tidak langsung kepada UMNO yang mencampuri urusan agensi kerajaan. Jadi biar Perdana Menteri hanya menyatakan bahawa ROS perlu membuat keputusan secepat mungkin ataupun 16 hari bulan, tapi belum lagi membuat keputusan, maksudnya adalah ROS itu dikatakan mempunyai kuasanya yang tersendiri, tidak dicampuri oleh orang-orang politik. Sama ada itu benar ataupun tidak, UMNO perlu jangan dikatakan cuba mendesak ROS dengan mencampuri urusan agensi kerajaan itu. Itu sebaik-baiknya. Biar orang lain yang mencampuri, kerana yang menjadi mangsa sekarang adalah UMNO. Jadi seharusnya UMNO memerhatikan saja. Tapi seperti kata Datuk Ahmad Maslan, jikalau ROS tidak meluluskan pindaan perlembagaan itu, UMNO mempunyai plan B. Saya tak tahu apa plan B. Mungkin Datuk Amir tahu apa dia plan B itu. Mungkin plan B itu bukan melakukan pemilihan sebelum PRU15. Mungkin akan mengikut cara muda, parti muda yang membawa kes ini ke mahkamah. Itu adalah satu jalan, cara untuk memaksa ROS membuat keputusan. Dan stigma hitam tu sudah ada dengan kes muda. Bila muda saya membawa kes ke mahkamah, terus ROS membuat keputusan. Jadi dalam hal ini stigma hitam itu, titik hitam tu dah terpalit kepada ROS. Jadi negatifnya sekarang adalah kepada ROS. Jadi sebaik-baiknya Perdana Menteri, walaupun Ismail Sabri adalah Perdana Menteri, jangan cuba menggunakan kuasa beliau sebagai Perdana Menteri untuk mencampuri urusan ROS. Hanim? Baik Prof. Baik, Datuk, seperti yang dikatakan oleh Prof sebentar tadi bahawa mungkinlah ini mengenai adakah ini satu tekanan daripada Bersatu kepada UMNO, kerana ramai yang melihat bahawa Menteri Dalam Negeri itu Hamzah Zainuddin. Mungkin kalau dari segi politiknya ini adalah satu tekanan yang diberikan oleh Bersatu kepada UMNO supaya mungkin akan lebih berpecah, Datuk. Ini bagi saya, Hanim, saya tidak suka bermain dengan persepsi. Okey, saya tak suka beranggapan itu dan ini. Bagi saya melihat berdasarkan sejarah. UMNO pernah mengalami sejarah hitamnya apabila the executive, ketua eksekutif campur tangan dalam politik yang membawa kepada UMNO diharamkan. Dan apakah ini juga akan berlaku? Dan keadaan begini yang saya risau. Macam mana kata Prof tadi, seharusnya ya Perdana Menteri jangan campur. Saya setuju. Dan seharusnya juga Menteri tidak harus campur tangan. Biarlah ROS mempunyai kebebasan yang sepenuhnya. Let them. Tetapi cuma saya katakan sekarang ni, kenapa ROS berdegil sangat ni? Apa masalah sebenarnya? Apakah mereka mempunyai satu kebencian terhadap parti UMNO? Apakah mereka merasakan UMNO ini boleh diperlakukan sembarangan? Jangan lupa, ini parti keramat orang Melayu. Dan saya masih lagi menekankan pada persoalannya,
keputusan untuk meminda perlembagaan ini bukan dibuat oleh Zahid Hamidi. Bukan atas kehendak Tok Mak Asad. Jauh sekali atas kehendak naib presiden dan 46 orang sebagai ahli majlis tinggi. Ini adalah suara akar umbi. We want to change our perlembagaan. Apa masalahnya? Jadi sebab itu saya awal-awal saya katakan tadi, sebagai pemudah cara, ROS ataupun pendaftar pertubuhan melihat asalkan ia tidak bertentangan dengan kehendak perlembagaan dan undang-undang, lulus sajalah, habis masalah. Bukan lulus pun lah. Ambil maklum, setuju. Habis cerita. Ini nak tunggu kelulusan. Getihnya kalau kelulusan ada permohonan. Apakah warga UMNO yang seramai berapa ribu orang hari itu perwakilannya perlu menghantar surat permohonan? This is not application. Ini bukan permohonan. Ini ketetapan. Sesuatu yang telah pun diputuskan. Yang wajib dihormati. Wahai you sebagai menteri pun harus menghormati. Ini kehendak ahli-ahli UMNO. Kalau anda bukan datang dari UMNO pun, tapi hormatilah keputusan ini. Kerana kita tidak ada mempunyai absolute power to overall order party, local party. Ini negara yang mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan. Kita ada perlembagaan, kita ada undang-undang, kita ada peraturan, kita ada harus calanya. Bukan sembarangan boleh membuat keputusan yang agak sembrono. Jadi Prof kata tadi bahawa apakah UMNO ada plan B dan sebagainya. Saya melihat kalau ini keadaannya, dia juga meletakkan kedudukan Yang Amat Perdana Menteri dalam keadaan yang begitu bahaya. It's very critical. Bagaimana kalau ahli-ahli peringkat akar umbi marah, menyalahkan kerana Yang Amat Perdana Menteri pun tak boleh nak jaga parti sendiri, tak payahlah gini. Akhirnya mereka akan menuntut agar Presiden menarik sokongan. Jangan lupa kedudukan Yang Amat Perdana Menteri hari ini adalah keadaan yang tempelan yang saya katakan. He is not represent ataupun mewakili majoriti parti ataupun yang dominan. Dalam keadaan begini, saya rasa keadaan ini kenapa harus dikeruhkan? Kita negara menghadapi suasana yang begitu tenat. Ekonomi yang merudum. Orang luar nak tengok macam mana cara kita mentadbir politik kita. Tapi kenapa dikeruhkan? Kenapa diwujudkan suasana yang sebegini? Membuatkan there is no kestabilan politik. Sebab itu saya ulangi. Indonesia berjaya merubah suasana ekonomi mereka kerana wujudnya kestabilan politik. Dan pimpinan di Indonesia tidak dilihat bercakap hari-hari, siang hari, siang malam untuk aku nak jadi itu, aku nak jadi ini. Tak ada. Pak Jokowi boleh berpeluang untuk menyantuni rakyatnya sampai pergi ke Sumatera, pergi ke mana-mana, turun ke ladang-ladang, melihat perkembangan rakyatnya. So this is what we need. Negara sekarang ni tengah tenang. Sepatutnya kita harus melupakan soal politiking. Sampai masa Jeddah nak adakan pilihan raya, adakanlah. Nak buat pun tak ada masalah. Tetapi kenapa dijadikan isu mesti diadakan pilihan raya sekarang? Sorry Aneh, bit London. UMNO memutuskan bahawa pemilihan parti akan diadakan 6 bulan selepas pilihan raya. Nak buat pilihan raya tahun depan pun adakanlah. Nak adakan pilihan raya tahun 2023. Which is akan mengundang masalah. Sebab kita melihat dalam keadaan hari ini, perlulah disegerakan pilihan raya kerana kerajaan yang dibentuk hari ini bukan daripada sebuah kerajaan yang solid. Masing-masing mempunyai kepentingannya. Ada di situ parti PAS, ada di situ parti PBM, ada di situ parti UMNO. Rakyat melihat persepsi seandainya cadangan datang daripada UMNO, tentulah PBM akan membantah. Kalau datang daripada PBM, tentulah UMNO akan membantah. Sampai bila kita nak mewujudkan, nak mengizinkan suasana ini berterusan? Rakyat semakin teruk ni Alim. Sebab kadang-kadang saya merasakan saya semakin jengkel lah. Usahakan geram. Jengkel melihat tindak tanduk mereka yang berada di anjung kuasa, bermain dengan kuasa, bermain dengan persepsi menembus jawatan dan rakyat dilupakan. Apakah mereka mahu melihat rakyat terus merana? Alim? Baik, Datuk. Jadi, adakah sebarang kesaan dilakukan kepada ROS sekarang ini? Kerana seperti Datuk Ahmad Maslan mengatakan bahawa beliau masih positif dengan keputusan ROS, mungkin kemungkinan akan disahkan dan diluluskan. Tapi adakah sekarang ini gesaan ni bagaimana sekarang, Datuk? Daripada pihak UMNO sendiri kepada ROS, menantikan jawapannya, Datuk. UMNO sentiasa meletakkan undang-undang dan tata urus negara mengatasi segala-galanya. Kita menghormati apa saja yang diputuskan. Kita tak akan campur tangan. Kita tak akan menggesa. Tetapi you yang berada di anjung kuasa sekarang ni kena fikirlah. Orang buat baik dengan kamu.
kamu layan begini. Kalau keadaannya nanti, itu yang kadang-kadang ahli UMNO mereka akar umbi juga bolehlah merasakan, okeylah buatlah sekarang, tak apa. Sebelum kami berkuasa, kalau kami ada kuasa kami, tahulah kami nak ajak. Ini kenapa diwujudkan suasana begini? Jadi sebenarnya saya tak nampak ada tekanan. Tekanan datangnya daripada akar umbi sekarang ni, sebenar-benarnya yang menghadapi tekanan paling teruk adalah pada Presiden Parti. Di mana banyak supaya menghantarkan kiriman dan gesaan supaya Presiden Parti dan Majlis Tinggi UMNO serta Biro Disiplin segera mengambil tindakan kepada siapa saja yang melanggar kepentingan parti, yang dilihat tidak lagi musuh parti, yang dilihat mahu bersama-sama dengan musuh parti, orang ini mahu disingkirkan. Saya lihat yang dapat gesaan, yang dapat tekanan sekarang ni, yang pening kepala, Presiden, Timbalan Presiden dan Ahli Majlis Tinggi. These are the people yang sekarang ni ada tekanan, bukan pada RS. Kerana mereka faham why all this thing happen. Ini kerana politicking. Jadi saya melihat RS ada tekanan, tetapi RS kenalah berfikiran terbuka. Kalau kita berlapang dada, mereka juga harus laksanakan tugas dengan baik. Itu saja, tak ada lebih daripada itu. Baik Datuk. Dan Prof, kalau kita melihat pada pemilihan ini, maaf tu sebelum tu ada sedikit kenyataan daripada Idris Zamri. UMNO buat jelah pemilihan parti, apa masalah sampai nak bertangguh 2 kali? Parti politik lain elok je buat pemilihan. Parti UMNO ni lah buat negara huru-hara untuk selamat tengok tengkuk kluster mahkamah. Itu kenyataan daripada Idris Zamri. Mungkin ada juga soalan-soalan yang masih lagi menjadi tertanya di komen sekarang ni. Kalau anda lihat, conclusionnya adalah Prof, mengapa sekarang ni UMNO takut untuk buat pemilihan, Prof, kalau ikutkan pada konklusinya komen-komen pelayar sekarang ini, Prof? Ini bukan takut untuk mengadakan pemilihan. 18 bulan penangguhan adalah kerana isu pandemik, itu memang tak dapat dielakkan. Tapi dalam pindaan perlembagaan itu adalah kerana terlampau dekat dengan PRU 15. Kerana kita tak tahu bila PRU 15, kemungkinan tahun ini ataupun awal tahun hadapan. Memang tidak dapat dinafikan setiap pemilihan itu, walaupun ianya adalah satu proses demokrasi, ianya akan membawa perpecahan. Dan UMNO sebagai parti tertua, walaupun parti tertua, perpecahan itu tidak dapat dielakkan. Saya gunakan contoh PKR adalah banyak kompromi terpaksa dibuat selepas pemilihan itu berlaku kerana timbul 2 kamp itu, dan kompromi itu dikatakan untuk memberikan satu inisiatif perpaduan di kalangan ahli-ahlinya. UMNO juga tidak terkecuali dalam hal ini. Jikalau sebahagian besar ahlinya mahukan pemilihan itu diadakan selepas PRU 15, maka itu adalah kehendak akar umbi. Tapi masalahnya mereka yang meminta pemilihan diadakan itu mempunyai agendanya tersendiri. Seperti kata Datuk tadi, kalau ada kemungkinan pemimpin UMNO sekarang tidak akan membuat pilihan, memberi watikah sebagai calon itu, calon-calon mereka. Sebab itu mereka mahukan pemilihan diadakan sekarang kerana dengan hasrat untuk bertukar kepimpinan UMNO. Seperti kata pelayar tadi, kluster mahkamah umpamanya. Tapi itulah dari satu ungkapan yang sepatutnya tidak digunakan. Tapi hakikatnya adalah UMNO bila mahu berdepan dengan PRU 15, mereka mahu berada dalam kekuatan yang maksimum. Dan setelah melalui pemilihan, kekuatan itu bukan pada kekuatan yang maksimum. Kerana banyak perkara yang perlu dilakukan untuk mengembalikan semangat kekuatan UMNO selepas pemilihan. Bukan saja UMNO, setiap parti politik yang lain. Jadi sebab itulah dikatakan bahawa kalaulah pemilihan itu ditangguhkan kerana kehendak pemimpin caretaker sekarang, saya gunakan ungkapan caretaker, itu mungkin boleh diperdebatkan. Tapi masalahnya, ianya telah melalui Perhimpunan Agung UMNO, dan selepas itu Perhimpunan Khas Agung UMNO, itu adalah kehendak akar umbi. Jadi seharusnya lah, kalau strateginya adalah ROS mahu melambatkan keputusan untuk melemahkan UMNO, saya rasa strategi ini akan memakan diri sendiri, bukan memakan diri ROS. Kerana ROS tidak terbabit dalam percaturan politik, tapi akan memakan diri mereka yang mempunyai kuasa untuk mempengaruhi ROS itu sendiri.
pernyataan Datuk Mat Mastan bahawa jika diadakan pemilihan parti, mungkin akan sedikit mengganggu strategi UMNO untuk PRU 15 akan datang, kerana kalau dilakukan pemilihan mungkin ada ketua-ketua bahagian yang ditukar dan sebagainya dan terpaksa melakukan kembali strategi-strategi untuk PRU 15. Jadi adakah kerana itu tidak mahu ada pemilihan, Datuk, kerana strategi untuk PRU 15 ini, Datuk? Soal strategi soalan, bagi saya satu aja, saya rasa kadang-kadang suara-suara yang melontarkan UMNO kena ada pemilihan itu bukan datang daripada warga UMNO. Datang daripada orang nak tengok UMNO ni hancur. Dan lepas itu tuduh pula kluster mahkamah dan sebagainya. Dan mereka nak lihat, okey, katalah kita adakan pemilihan. Saya yakin hari ini, saat ini, hari ini kalau diadakan pemilihan, sokongan kepada presiden adalah kepimpinan yang ada hari ini bertambah. Apakah mereka akan puas hati? Ada pula cerita lagi kluster mahkamah lagi. Oh, UMNO ni tak layaklah kena kluster mahkamah. Sebab mereka cuba nak menolak. Sebab itu saya katakan bahawa dalam keadaan begini, kita jangan mengizinkan persepsi mengatasi segala-galanya. Dan apakah seorang yang dah dibawa ke mahkamah itu bersalah? No one is guilty unless proven by the court. Tunggulah. Kalau tak suka pun, kalau bencilah sangat pada Presiden UMNO ni, Presiden kami, saya menghormati check. Kerusi itu majoriti ahli UMNO telah pun memutuskan Zahid Hamidi sebagai presiden. Okey, nak adakan pemilihan, tak ada masalah. Tapi saya katakan untuk saat ini, untuk hari ini, dapatan saya daripada Sabah sampailah ke Perlis, hari ini kluster-kluster yang cuba dilihat menentang kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi, mereka akan menghadapi masalah besar. Kan setengahnya pula. Ini setengahnya pula. Ini orang keliling kelalang. Mereka tak sabar nak adakan pemilihan parti kerana kononnya orang yang cuba mewujudkan pertandingan dan sebagainya adalah bakal adalah dia punya sampul putih yang ada isi tertentu. Ini yang saya katakan, mereka mengharapkan jong pecah, you yang kenyang. Sedangkan ini tidak akan berlaku lagi di masa akan datang. Kerana UMNO pun pimpinnya sekarang ni di peringkat akar umbi, di peringkat bahagian, wakil rakyat biasa pun, mana ada sekarang ni kita walaupun kita sebagai kerajaan tapi suasana ekonomi yang tidak menentu begini, suasana ekonomi yang suram begini, tak ada siapa pun nak belanja besar. Melainkan mereka yang telah pun mengauk kekayaan sebelum ini. Jadi bagi saya, mereka mahu mengekalkan kuasa kerana sebelum ini dah merasai nikmat sebagai orang yang berada di anjung kuasa. Dan di peringkat akar umbi sudah melihat bahawa inilah perjuangan kamu hanya sekadar menjadikan UMNO ini sebagai landasan ataupun sebagai you punya vehicle untuk mengejar kepentingan kamu. UMNO tidak akan mengizinkan. Perhimpunan Agung UMNO tetap dengan keputusannya kita hendakkan pemimpin yang bersih. Bersih itu kalau orang dah bawa ke mahkamah, itu bukan semestinya dia bersalah. Oh, kalau gitu keadaannya besok naik Perdana Menteri yang baru atau naik presiden yang baru, ada tuduhan, maka bersalah lagi. Sampai bila? Ini never ending story. Bahawa bagi saya melihat sekarang ini bahawa personality assassinations yang terjadi sejak daripada zaman era Tun Hussein On membawalah kepada era Datuk Seri Najib tidak berhenti. Personality assassinations. Orang yang berkuasa saja akan mewujudkan suasana. Saya tak mahu sebut siapalah, sampai saya rasa orang semua faham. Siapa saja dilihat menonjol, maka orang itu dihapuskan dengan mewujudkan pelbagai persepsi yang buruk-buruk dan ada yang bawa ke mahkamah, salah. Sama ada kamu mahkamah kamu liwat tak liwat, maka kamu tetap kaki liwat. Sama ada kamu mencuri tak curi, tetap kamu dianggap mencuri. Sama ada kamu terlibat dalam korupsi atau tidak, tetap dianggap korupsi. Jadi keadaan begini tak akan menyelesaikan masalah. Saya rasa kita rakyat Malaysia yang cinta damai, kita harus terbuka pemikiran kita. Jangan kita terpengaruh dengan perasaan. When you make a decision in politics, do not allow your personal feeling untuk mewujudkan persepsi dan membuat keputusan. Kita harus berlapang dada, tengok keadaan dan jangan lupa, jangan dinafikan suara majority. That is the core in Malaysian politics. Silakan. Baik, Datuk. Baik, Prof, bercakap mengenai strategi juga, Prof. Daripada sudut pandangan Prof, seperti yang Datuk Mat Maslan mengatakan bahawa strategi mereka untuk PR15 ini mungkin sedikit goyah kalau ada terdapatnya pemilihan. Jadi adakah ini sebenarnya memberi peluang kepada parti-parti lain untuk lebih ke hadapan dengan berbanding UMNO, Prof, sebenarnya? Jikalau UMNO terpaksa melakukan pemilihan pada sekarang ketika ini, saya melihat kepimpinan sekarang akan dikekalkan
Jadi kemungkinan pemilihan itu adalah peluang terbaik untuk menyisihkan mereka-mereka yang menentang, untuk menyisihkan mungkin kumpulan yang tidak mahu pilihan raya diadakan secepat mungkin. Jadi itu yang dikatakan jikalau pemilihan diadakan sekarang, kerana kalau kita lihat semasa perhimpunan khas UMNO bulan Mei lepas dan sebelum itu Perhimpunan Agung UMNO, sokongan padu ahli UMNO kepada kepimpinan tertinggi adalah dianggapkan sebagai solid, agak kuat. Jadi sebab itu saya katakan, saya melihat bahawa jikalau diadakan pemilihan pada ketika ini, mungkin tak banyak perubahan dari segi kepimpinan tertinggi itu sendiri, termasuk ketua bahagian ataupun ketua cawangan. Cuma untuk mengadakan pemilihan bagi 190 bahagian, 3 juta ahli itu mengambil masa yang lama. Sebab itu harus peluang itu ROS perlu dikatakan berperi kemanusiaan sedikit. Jikalau ada dalam niat mereka untuk tidak menerima ataupun menolak perlembagaan ataupun perubahan perlembagaan, itu perlu diberitahu dengan segera supaya UMNO dapat bersedia untuk mengadakan pemilihan. Jadi adakah plan B itu adalah mengadakan pemilihan? Saya tidak pasti apa yang dimaksudkan oleh Datuk Ahmad Maslan itu, tapi bagi saya selepas 2018 ramai yang mengatakan UMNO akan jumud, akan lupus selepas itu, tapi dengan kepimpinan yang ada sekarang UMNO menjadi bertambah kuat, dan sebab itu saya melihat akar umbi UMNO memberi sokongan padu kepada kepimpinan yang sekarang. Jadi sebab itu kehendak ahli organisasi itu seharusnya dihormati oleh pihak yang menjaga pertubuhan. Dalam kes ini ROS. Jikalau ada campur tangan, itu adalah amat menyedihkan sekali. Hanim? Baik Prof, dan sebelum itu ada juga soalan daripada penonton sebenarnya yang bertanyakan mengenai kluster mahkamah sekali lagi Prof. Jadi mereka bertanyakan adakah kluster mahkamah ini boleh bertanding di dalam PRU nanti Prof sebagai calon sebenarnya? Ya, kalau saya pun tak pasti apa yang dimasukkan dengan kluster mahkamah itu. Jikalau mereka yang dituduh dalam mahkamah dianggapkan sebagai tergolong dalam kluster mahkamah, selagi belum disabitkan dengan kesalahan, selagi masih ada proses-proses rayuannya, maka kita tidak boleh dikatakan menghindar hak seseorang itu untuk berpolitik, dan dalam hal ini untuk bertanding. Kerana proses itu belum habis. Kalau proses rayuan itu dah tamat dan didapati bersalah, dan mahkamah rayuan umpamanya mahkamah persekutuan menolak rayuan, maka itu adalah noktah untuk bertanding. Tidak boleh bertanding kerana akta pilihan raya kita mengenai mereka individu yang disabitkan kesalahan itu begitu nyata sekali. Sama ada kesalahan jenayah ataupun bankrupsi, itu adalah amat nyata sekali. Jadi dalam hal ini kita kena berhati-hati dengan ungkapan kluster mahkamah itu. Sebab lazimnya ni bila sebut kluster mahkamah, kita ingat UMNO saja. Tapi parti lain pun banyak juga kluster mahkamah. Kalau definisi kluster mahkamah mereka yang dihadapkan dalam mahkamah itulah. Tapi berbalik kepada kluster mahkamah UMNO lah, katakan. Masih belum nampak lagi bahawa kumpulan kluster mahkamah ini dikatakan mempunyai cita-cita untuk dikatakan menjadi presiden atau menjadi Perdana Menteri umpamanya, ataupun kembali menjadi Perdana Menteri. Tidak nampak ciri-ciri tersebut. Baik, terima kasih Prof. Dan sebelum kita menamatkan perbincangan kita pada malam ini, izinkan saya untuk membaca sedikit komen di akhir-akhir perbincangan kita pada malam ini. Daripada Muhammad Fauzi Muhammad mengatakan, yang nak pemilihan takut tak dapat bertanding. Itu daripada pelajar-pelajar kita. Dan ada juga daripada Nazri Mustafar, lakukan saja pemilihan parti dan jadikan Ismail Sabri sebagai presiden. Ambil yang jernih dan buang yang keruh, barulah namanya wasatiyah. Itu Datuk dan Prof sedikit daripada pelajar-pelajar kita mengenai perbincangan pada malam ini. Dan kalau anda boleh rumuskan bahawa apa yang anda lihat di ruangan pelayar sekarang ini, majoriti masih mencadangkan bahawa jalankan sahaja pemilihan, mengapa perlu takut. Jadi Datuk, di akhir perbincangan kita pada malam ini, mungkin Datuk boleh memberikan sedikit lagi pencerahan, dan mungkin mereka masih lagi bertanyakan, jalankan saja, kenapa nak takut untuk dilakukan pemilihan parti ini Datuk? Hanem, ini bukan soal takut.
Warga UMNO tak pernah takut. Kita biasa bertanding mana-mana pun. Tak ada masalah. Persoalannya sekarang ni, ini keputusan akar umbi perlu dihormati. Bagaimana mungkin Presiden boleh mengizinkan suara tengah malam yang bersautan macam suara jampuk itu melakukan apa itu, kena ikut cakap diorang. Tak boleh. Ini suara akar umbi kata kita hendak supaya pemilihan parti hendaklah diadakan selepas pemilihan raya umum. Itu saja. Tapi saya heran. Orang kata, oh no, ini balap lapan nada lah. Bagilah Dr. Ismail Sabri sebagai Presiden parti kerana dia jadi Perdana Menteri. Kenapa ini jadi begitu? Why must? Saya tak tahulah. Saya jangan lupa, saya sebagai ahli UMNO, saya bangga kerana beliau sebagai Presiden UMNO, 7 pilihan raya kecil kita menang. Pilihan raya kecil, pilihan negeri Melaka, kita menang besar. Pilihan raya di Johor, kita menang besar. Dan ini paling penting, jangan kalau anda menyokong orang tertentu dan sebagainya, jangan lupa strategi Datuk Zahid Abidin ini licik. 2 Perdana Menteri tumbang di tangan waktu beliau menjadi Presiden UMNO. Jangan lupa yang ini. Ini adalah, dan dia adalah seorang yang degil. Saya, Dr. Mahathir kata, bawa ahli-ahli UMNO masuk dalam PBM. Bawa lah ahli-ahli parlimen semua menyertai PBM. Datuk Zahid kata, no way. Sebab itu beliau dibawa ke mahkamah. Bagi saya, seorang wira UMNO perlukan dibunuh hanya mendengar suara 3/4 yang tak menentu. Sebab itu, warga UMNO meletakkan kepercayaan tinggi kepada beliau. Sorry to say lah ni, bukan saya mempertahankan beliau. Tetapi saya melihat, dari awal beliau mengambil alih kepimpinan daripada Datuk Seri Najib, UMNO yang dulu, yang dilihat tak bermaya. Macam bagaimana ramai ahli parlimen yang melompat jadi katak, ramai yang duduk dalam gua, ramai yang tidak yakin pada UMNO. Kenapa sekarang ini bertempur, sanggup melakukan apa saja untuk menggamit jawatan dalam UMNO? Why? Sebab UMNO sudah dilihat bangkit. Siapa yang mencetuskan kebangkitan ini? Datuk Seri Zahid Hamidi. Apakah beliau perlu dihukum? Hanya kerana bila beliau dibawa dia ke mahkamah, dituduh. Bukan disabitkan, dituduh. Apakah perlu dihukum? Apakah ini cara warga UMNO? Apakah ini caranya Parti UMNO membalas jasa Presiden yang membangkitkan kembali aura kepimpinan UMNO? Hanim. Baik Datuk. Terima kasih Datuk atas penjelasan dan pencerahan sebentar tadi, dan daripada Prof sendiri, bagaimana Prof melihat kepada situasi politik sekarang ini dengan ROS yang masih menangguh dan mungkin akan memberi kesan kepada parti-parti lain yang mahu membuat perpindahan perlembagaan sebenarnya, Prof, di akhir ini, Prof. Ya, Anin, saya sebagai pengundi dan rakyat Malaysia kisah sangat sama ada sebuah parti politik itu hendak melakukan pemilihan ataupun tidak, asalkan kehendak akar umbi ahli itu tidak dikatakan dilanggar arus kehendak mereka. Itu yang penting. Tapi saya sebagai pengundi, saya mahukan satu kerajaan yang stabil, kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Sebab itu berbanding dengan pemilihan parti, kalau nak dibanding dengan PRU15 itu, bagi saya PRU15 itu adalah lebih penting kerana dia akan menentukan masa depan kita. Inflasi tidak akan berkurangan. Saya termasuk saya juga memerlukan kerajaan yang stabil, Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat. Itu penting. Jadi kalau nak dikatakan pemilihan parti politik itu bukan saja UMNO, untuk parti-parti warisan ke yang lain ke, bagi itu tak penting sangat. Yang penting adalah supaya kerajaan yang bakal dibentuk itu adalah dipilih oleh rakyat sendiri. Jadi itu hakikatnya pada ketika ini dalam keadaan yang agak meruncing sekarang, Hanim. Baik, terima kasih Prof di atas penjelasan dan conclusionnya sebentar tadi. Terima kasih juga kepada Datuk kerana sudi bersama dengan Sumber Kini. Terima kasih Prof, walaupun kurang sihat pada malam ini Prof. Okey, kita doakan semoga Prof diberikan kesembuhan. Terima kasih Datuk dan Prof, semoga kita dapat berjumpa lagi dalam mungkin berbicara yang lebih menarik mengenai politik Malaysia sekarang ini, Prof dan Datuk. Baiklah, dan terima kasih juga kepada semua pelayar-pelayar yang Hanim melihat tak henti-henti memberikan komen. Kalau Hanim boleh sebut namanya satu persatu. Okey, Muhammad Fakhrul Mustafa, Jiwa Melayu, Zawawi Othman, Roslan Sani, Sanusi Yusof, Hamiza Adnan, Nik Purnama, okey, dan lain-lain juga yang menonton daripada awal dan hingga ke akhir perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah semoga pencerahan yang diberikan oleh panel-panel ini dapat memberikan mungkin sedikit pencerahan kepada anda apa yang berlaku kepada UMNO dan juga ROS sekarang ini. Terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam buat bicara yang lebih menarik, tajuk-tajuk lebih menarik insyaAllah. Dan mengenai tajuk kita pada malam ini, diharapkan pihak yang bertanggungjawab iaitu seperti ROS supaya memberikan jawapan yang
sewajarnya. Mungkin ada yang untung dan rugi dalam situasi ini, namun kita mahukan satu kestabilan dalam negara kita agar rakyat-rakyat ini dapat diberikan kesejahteraan di dalam negara ini. Baiklah, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan selamat malam.